Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Ogos 2023 bersama saya Nursyah Muhammad Amin. Sebuah pesawat terbang ringan terhempas di sebatang jalan di Bandar Elmina dekat Shah Alam. Menurut sumber dari agensi kerajaan, insiden itu berlaku kira-kira jam 2.45 petang tadi melibatkan beberapa orang mangsa. Sehingga kini tidak dapat disahkan status mangsa-mangsa yang terlibat. Insiden itu berlaku kira-kira 5 km daripada Jambatan Pelangi yang menjadi mercu tanda kawasan tersebut. Seorang pegawai bomba memberitahu Malaysia Kini, mereka bekerja dari stesen Kota Anggrek dan Sungai Buloh setelah mendapat panggilan telefon pada jam 2.53 petang. Tambahnya, maklumat awal mendapati terdapat 6 mangsa yang dilaporkan tidak sedarkan diri. Berdasarkan beberapa hantaran di media sosial, terdapat penunggang motosikal turut terlibat dalam kemalangan itu. Sementara itu, Exco Pahang Johari Harun dikatakan berada dalam pesawat terbang ringan yang terhempas itu. Speaker Dun Pahang Muhammad Syarkar Syamsuddin antara yang mengumumkan perkara itu dan mengucapkan takziah. Selain Syarkar, Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Othman juga membuat ucapan sama di media sosial. Beberapa media turut melaporkan kematian Exco negeri itu tetapi tidak menyebut nama. Malaysia kini bagaimanapun tidak dapat mengesahkan perkara itu buat masa ini. Pihak berkuasa setakat ini belum mendedahkan jumlah dan identiti mangsa insiden itu. Menteri di JPM Muhammad Naim Mohtar menjelaskan dakwaan kononnya kerajaan Selangor menekan sekolah agama persendirian adalah tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, apa yang dilakukan kerajaan negeri ialah mengambil langkah perlu bagi mengelakkan kejadian tidak diingini seperti kebakaran maut yang mengorbankan pelajar. Kata Muhammad Naim, kerajaan negeri mengeluarkan dan menguatkuasakan garis panduan pemutihan sekolah agama sejak 1 Januari 2021 dan JPM sudah dimaklumkan mengenai langkah itu. Dalam satu kenyataan media, Menteri Menjaga Hal Ehwal Agama itu berkata, kelonggaran juga diberikan sehingga selama 2 tahun bagi memberi peluang kepada pihak sekolah terbabit mendapatkan kelulusan daripada agensi berkaitan. Mengulas lanjut, Muhammad Naim berkata, langkah berkenaan diambil bagi memastikan keselamatan dan kebajikan bukan saja pelajar, malah seluruh warga institusi tahfiz persendirian. Justru jelas Muhammad Naim lagi dakwaan pihak berkaitan yang kononnya amaran diberikan kepada sekolah agama persendirian supaya diarah keluar berniat menimbulkan kegelisahan di kalangan orang Islam. Sebelum ini, muncul beberapa pihak yang mendakwa Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Bagaimanapun, kerajaan negeri menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan langkah berkenaan dibuat selaras dengan titah Sultan Selangor yang mahu semua institusi terbabit didaftarkan di JAIS. Berita seterusnya. Jabatan Peguam Negara AGC akan menyiasat dakwaan dokumen bocor berkaitan pertuduhan terhadap Najib Razak dan bekas KSU Pembendaraan Muhammad Irwan Syarika Abdullah. Memetik laporan The Star, Peguam Negara Idris Harun bagaimanapun enggan mengulas berkaitan kandungan dokumen 12 halaman itu. Dokumen itu didakwa sebagai memo dalaman dari pasukan pendakwaan International Petroleum Investment Company kepada bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Salinan dokumen itu juga dikatakan dihantar kepada Ketua Pendakwaan AGC Manoj Kurup. Dokumen pada 2019 itu yang kemudian tular mencadangkan 6 pendakwaan terhadap kes rasuah Najib dan Irwan digugurkan. Alasan yang diberikan pihak pendakwaan kerana merasakan kes prima facie yang kukuh tidak dapat dikemukakan kepada mereka berdua. Sementara itu, Thomas memberitahu bahawa dia tidak mengingati dakwaan memo tersebut kerana meninggalkan pejabat tanpa mengambil fail yang berada di sana.
Najib dan Irwan pada 2018 dituduh bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah amanah melibatkan dana kerajaan RM6.6 bilion. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Baik Mansur Saad, individu dalam senarai dikendaki SPRM bersama menantu Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan tampil mempertahankan diri. Mansur dalam satu kenyataan media memberitahu tidak akan pulang ke Malaysia selagi dirinya dianiaya. Mansur yang juga seorang peguam tidak menolak kemungkinan untuk menyaman SPRM kerana menyalahguna kuasa. Mansur juga menyifatkan dirinya sebagai collateral damage kerana hubungan perniagaannya dengan Adlan yang berkahwin dengan anak kedua Muhyiddin, iaitu Nabilah. Justru Mansur percaya terdapat unsur politik di dalam keseluruhan kejadian ini yang disifatkannya amat malang. Mengulas lanjut, Mansur melahirkan rasa terkejut kerana hubungannya dengan Adlan menjadi sasaran kerana menurutnya sebagai seorang ahli perniagaan dan peguam, dia mempunyai hubungan dengan pelbagai pihak. Pengarah dan pemegang saham NERS Sendirian Berhad itu turut menyangkal dakwaan melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Mansur berkata tindakannya meninggalkan Malaysia dibuat secara sah, namun keadaan dikehendaki oleh SPRM itu digunakan untuk menunjukkannya bersalah. Oleh itu, Mansur menegaskan bahawa dia menolak naratif palsu tersebut dengan sekeras-kerasnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyarankan ahli perniagaan yang juga peguam dalam buruan Mansur Saad supaya pulang ke negara tanpa memberi alasan. Azam yang dipetik Berita Harian berkata, dia tetap dengan pendiriannya supaya Mansur dan seorang lagi yang diburu Muhammad Adlan Berhan supaya balik bagi menghadapi apa sahaja siasatan. Di samping itu, Azam juga menegaskan tidak mahu mendengar pelbagai alasan yang diberikan oleh kedua-dua individu berkenaan. Azam berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan media Mansur yang berkata tidak akan pulang ke Malaysia selagi dirinya dianiaya. Azam ditemui pemberita selepas Forum Eksekutif Merdeka Tadbir Urus Terbaik dalam Sektor Awam di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang hari ini. Kita ke berita seterusnya. Parti Hijau merayu kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah supaya tidak melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor bagi penggal kedua. Setiausahanya Abdul Razak Ismail dalam satu kenyataan berkata, ia berikutan dakwaan kerosakan alam sekitar yang dilakukan oleh Amiruddin di Selangor. Parti Hijau sejak penubuhannya amat lantang memperjuangkan isu alam sekitar dengan tumpuan khusus membabitkan isu perhutanan di Selangor. Antara hutan yang didakwa dirosakkan itu termasuk Hutan Simpan Kuala Langat Utara dan Selatan, Hutan Simpan Bukit Ceraka, Hutan Simpan Bukit Lagong, Hutan Sempadan Hulu Selangor Genting Highland dan Hutan Paya Gambut Sungai Panjang Sabak Bernam. Sebelum ini, Parti Hijau juga membantah projek pembangunan semula kompleks sukan di Shah Alam dan projek melebarkan sungai Gerbang Maritim Selangor. Sementara itu, Abdul Razak memberitahu Malaysia Kini pihaknya akan mengutus surat rasmi kepada Istana Selangor yang dijangka dihantar secepat mungkin hari ini. Semalam, sumber dalaman PH memberitahu Malaysia Kini bahawa 3 nama diserahkan kepada Istana. Selain Amiruddin, nama Adun Seri Setia Fahmi Ngah dan Adun Tanjung Sepat Borhan Aman Shah dikatakan turut dihantar. Bagaimanapun, sumber yang rapat dengan Anwar pula memberitahu hanya satu nama yang dihantar, namun tidak menyatakan secara jelas siapakah calon itu. Dalam pada itu, pengerusi PH Selangor Amiruddin Syari menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan petang tadi. Amiruddin dilihat memasuki pintu utama Istana Bukit Kayangan dengan menaiki kenderaan rasmi berwarna hitam. Amiruddin yang ditemui selepas pertemuan tersebut berkata pengumuman mengenai pelantikan Menteri Besar Selangor yang baharu akan dilakukan pihak istana. Sumber dalaman PH memberitahu Malaysia Kini senarai mengandungi 3 nama sebagai calon Menteri Besar
Antaranya, Amiruddin dan Adun Seri Setia Fahmi Ngah yang dilihat dekat dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim telah dihantar ke istana. Sumber yang rapat dengan Anwar pula memberitahu Malaysia kini hanya satu nama yang dihantar namun tidak menyatakan secara jelas identiti nama itu. Mendakwa tiada apa yang tersirat, sumber dalaman berkata 3 nama itu bagi menghormati titah baginda untuk melihat lebih daripada satu calon sebagai Menteri Besar baru. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyatakan hasratnya untuk menjadi tetamu dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendali oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan. Baginda menyatakan hasrat berkenaan menerusi Instagram rasmi Keluar Sekejap. Khairi berkongsi menerusi Instastory dengan memuat naik tangkap layar komen daripada Tunku Ismail yang secara jelas menawarkan diri untuk muncul sebagai tetamu jemputan. Baik, dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidar seteru politiknya Muhyiddin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk PHBN pada PRN Sabtu lalu. Datuk Seri Anwar mempersoalkan logik di sebalik desakan Muhyiddin dan berkata gabungan PHBN masih menguasai majoriti di Parlimen. Kita kekal kemenangan 3, kita masih dapat 2/3 majoriti ahli Parlimen. Dia buat perkiraan apa? Saya nasihatkan dia tumpu kes mahkamah. Sementara itu, Anwar tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk PHBN dalam 6 PRN lepas. Dia mengambil masa. Saya tak setuju setengah-setengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka atau bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama dan menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tidak setuju. Ini maknanya kita satu cabaran, kita cuba menyantuni dan menjelaskan kepada mereka. Ya, kerana dia mudah. Kalau PH menang, DAP dan Cina berkuasa, habis negeri kita, habis rakyat. Itu kenyataan 1 minit TikTok itu mungkin meyakinkan dia. Saya tahu tidak benar. Tapi saya tidak akan salahkan kerana dia mengambil masa. Madani satu konsep yang lebih menyeluruh. Dia tak nampak ni ratus-ratus juta, bilion-bilionnya lagi. Dia tidak tahu yang dia sokong tu kadang-kadang orang-orang yang kayanya ratusan juta ringgit. Jadi saya tak mau salahkan dia. Tetapi tanggungjawab jentera kita, pimpinan mesti bekerja lebih keras untuk memaknai dan menterjemahkan dasar ini. Saya tegaskan semula, saya tidak setuju dengan andaian yang spontan yang cuba menyalahkan, menghukum anak muda yang kadang-kadang terpesong dan sebagainya. Dia mengambil waktu, ya. Dan ini bukan juga suatu benda yang aneh. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.